Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah fokus minggu depan. Kami meneliti dan juga meramalkan apa yang menjadi bahan berita dan menarik perhatian untuk minggu hadapan. Tetapi kita juga sedia maklum, hari ini ramai yang sudah keluar daripada pusat bandar ataupun dari Lembah Kelang kerana cuti panjang juga minggu hadapan. Namun itu tidak bermakna orang-orang politik bercuti, kerana itulah yang rancak untuk dilakukan dan juga rancak juga untuk mereka bekerja pada ketika ini. Dan terbaru, mungkin fokus terarah kepada selatan tanah air di negeri Johor. Terbaru tadi kami membawakan sidang media secara langsung di mana bekas Exco Pelaburan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia, Datuk Muhammad Izhar Ahmad membuat keputusan untuk meninggalkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu atas alasan hilang kepercayaan kepada Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau sebelum ini menyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Lakin dan juga beliau mengatakan bahawa dan menyeru dalam sidang media tadi untuk memberikan ataupun kepada penyokong-penyokong beliau untuk memberikan mandat kepada Barisan Nasional untuk PRN akan datang. Itu perkara yang baru berlaku. Sebelum itu tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Tan Sri Hadi Awang juga mengadakan sidang media dan mengatakan bahawa PAS dan juga Bersatu bakal bertanding di PRN Johor dalam atas tiket Perikatan Nasional. Selain membayangkan juga mengenai tiadanya kerjasama antara PAS dan juga UMNO untuk pilihan raya itu. Apa masa depan kerjasama politik? Siapa yang bakal untung pada kali ini? Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik bersama dengan saya. Rentetan ini bagaimana kita melihatnya, Dr. Mazlan? Analisis awal Dr. Mazlan dengan apa yang berlaku di Johor dan juga impaknya kepada politik nasional secara keseluruhan. Ya, Zo, dalam beberapa hari ini, dua bekas anggota Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu mengumumkan menyertai UMNO. Ini dilihat sebagai satu usaha untuk memperkukuhkan kedudukan UMNO dan juga untuk melemahkan parti-parti yang akan bakal menentang UMNO. Dan kita lihat pada masa ini UMNO begitu gairah dan UMNO merasa bahawa mereka boleh mencapai kemenangan yang besar di dalam pilihan raya negeri Johor pada kali ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah berlaku. Antaranya adalah kelesuan politik yang memungkinkan pengundi-pengundi partisipan, pengundi-pengundi luar dan juga pengundi bukan Melayu yang akan turun mengundi pada kadar yang lebih rendah daripada PRU ke-14 yang akan memberi kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional yang secara asasnya menguasai pengundi-pengundi di negeri Johor, pengundi subjek yang merupakan fixed deposit bagi UMNO dan juga Barisan Nasional. Doktor, Jadi, ya. teruskan. Maaf. Dan kita lihat bahawa Tan Sri Muhyiddin dan juga pemimpin PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah memberi respon pada hari ini dan respon itu nampaknya begitu tegas bahawa walaupun Perikatan Nasional sebagai parti yang dianggap underdog tetapi mereka akan memberi tentangan yang hebat kepada UMNO dan Barisan Nasional dan resolusi yang telah dihasilkan pada hari ini menetapkan UMNO dan juga Bersatu akan menjadi satu daripada pencabar yang terkuat di dalam pilihan raya ini dengan hanya menggunakan satu lambang iaitu lambang Perikatan Nasional dan mereka nampaknya bersedia untuk berdepan UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Johor ini. Doktor, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam sidang media tadi menegaskan bahawa PAS dan juga Bersatu memberi sokongan di peringkat Kerajaan Persekutuan, memberikan sokongan kepada Kerajaan Persekutuan dengan bersyarat. Justru dengan melihat kepada perkara ini, tempoh untuk pilihan raya umum diadakan mungkin dipanggil untuk tahun ini. Dan dengan apa yang berlaku di negeri Johor dan juga di negeri Melaka, adakah kita bakal menyaksikan bahawa pilihan raya umum akan diadakan lebih awal, satu, tetapi dengan ketegasan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, adakah ianya berbaloi dalam masa ini? Ya, kalau kita lihat komitmen yang telah ditunjukkan oleh Perikatan Nasional terhadap kerajaan yang memerintah pada hari ini, bahawa mereka memberi sokongan kepada kerajaan yang sedia ada adalah antaranya bertujuan untuk mengekalkan kestabilan dan memberi peluang kepada rakyat, kepada kerajaan untuk memberi fokus kepada rakyat.
Tetapi kita difahamkan bahawa tindakan UMNO membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor dalam keadaan tidak ada ribut, tidak ada gelora dan tidak ada kekacauan politik di negeri Johor itu menunjukkan memberi isyarat bahawa UMNO seolah-olah dipersepsikan hanya memikirkan tentang survival mereka saja. Dan ini mencetuskan rasa tidak senang. Dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi sendiri telah menyebut semalam bahawa tindakan UMNO ini menyusahkan rakyat. Maka dengan adanya jumlah ahli parlimen melebihi 40 orang, Perikatan Nasional boleh menentukan sama ada kerajaan yang ada pada sekarang ini dikekal ataupun kerajaan ini ditumbangkan. Boleh. Dan kita akan melihat respon daripada Tan Sri Muhyiddin dalam beberapa hari lagi, adakah ura-ura yang menyatakan kemungkinan Perikatan Nasional akan menarik daripada kerajaan ini. Kita nampak laluan itu ada, tetapi saya fikir kemungkinan untuk mengekalkan kerajaan ini sehingga kepada tempoh yang sesuai itu juga ada satu kemungkinan. Tetapi dalam situasi sekarang, nampak ketegangan antara Perikatan Nasional dan UMNO ini begitu ketara dan memungkinkan kerajaan yang ada sekarang ini tidak akan dapat survive dengan lebih lama. Itu adalah satu kemungkinan yang besar. Dan kemungkinan selepas pilihan raya negeri Johor, sekiranya keadaan semakin tegang, maka kemungkinan parlimen akan dibubarkan oleh Perdana Menteri. Doktor, kerjasama politik yang kita bincangkan pada hari ini melihat kepada sentimen ataupun apa yang berlaku khususnya selepas 2018 dikuatkan lagi dengan apa yang berlaku pada Februari 2020. Namun, masyarakat sudah berubah. Mereka terkesan teruk akibat COVID-19 dan juga ekonomi, malah ramai yang antara mereka terkesan akibat banjir tak sampai lebih sebulan lalu. Justru kerjasama politik yang sebagaimanakah yang sepatutnya menangkap imajinasi rakyat dan juga dapat menyelesaikan masalah rakyat, ataupun sebenarnya ahli politik masih lagi melakukan percaturan dan juga memfikirkan hal kerjasama ini berdasarkan kerangka mereka sahaja? Semasa pembentukan kerajaan baru pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, kita nampak seperti satu sinar di mana kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri yang hanya memiliki beberapa majoriti saja kemudian berjaya mengikat MOU dengan satu blok yang kuat di parlimen, iaitu Pakatan Harapan yang memiliki 90 kursi parlimen. Dan melalui MOU ini telah memberi jaminan kepada kerajaan untuk dapat melakukan reform seperti yang diharapkan oleh rakyat dan juga Seri Paduka Baginda sendiri, menyatakan bahawa hasrat untuk kerajaan yang ada ini memfokus kepada usaha untuk membantu rakyat, memulihkan negara dan juga memulihkan ekonomi kesan daripada pandemik ini. Akan tetapi kita melihat sejak akhir-akhir ini seperti ada satu permainan politik oleh setengah-setengah pihak untuk membawa kepada pilihan raya yang segera. Seolah-olah dilihat begitu. Jadi adakah ini sesuatu yang wajar menjadi suatu perdebatan di kalangan pemerhati politik dan juga di kalangan rakyat? Ramai yang meluahkan kekecewaan bahawa sepatutnya masa yang ada lebih kurang setahun lebih untuk kerajaan ini meneruskan khidmatnya nampaknya mungkin terancam dan mungkin bakal berlaku pilihan raya, sama ada pilihan raya di peringkat negeri ataupun pilihan raya di peringkat persekutuan. Disebabkan oleh perkara ini, maka saya fikir negara kita ini mungkin akhirnya akan melihat keputusan dibuat berdasarkan kepada pilihan raya bagi mendapatkan mandat baru daripada rakyat untuk menentukan kerajaan yang mutlak yang boleh mentadbir negara ini. Sejauh mana mandat baru itu menguntungkan rakyat, itu masih lagi kita tidak tahu. Terima kasih Dr. Mazlan Ali kerana bersama kami dalam Fokus Minggu Depan. Cerita politik masih lagi kami telusuri, tapi itu juga yang menjadi perdebatan di kalangan ahli politik. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.
Daripada cerita mengenai politik, kami bawakan anda cerita yang berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan di mana musim sejuk yang berkaitan dengan ribut salji telah merosakkan ratusan kemah pelarian di Syria dan rakan setugas Afizi Azaman masih lagi berada di Azaz, Syria untuk membawakan kisah dan juga memberikan gambaran sebenar keadaan di kem-kem mangsa peperangan di Syria yang berlaku pada ketika ini. Kita terus saja mengikuti bingkisan yang dibawakan oleh Afizi Azaman yang kini berada di Azaz, Syria. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Ketika ini saya berada di salah satu kem pelarian di sekitar Azaz yang mana saya mengikuti misi kemanusiaan 10.0 untuk musim sejuk bagi Malaysia for Syria. Yang mana anda dapat saksikan ini adalah keadaan semasa kemah-kemah pelarian yang ada di sini dan disebabkan oleh ribut salji yang melanda baru-baru ini. Keadaan kemah-kemah seperti ini ada yang telah pun rosak dan juga runtuh. Tetapi saya nak bawakan penonton Sarawak ini lihat sendiri bagaimana kemah yang begitu usang sebab difahamkan pelarian-pelarian yang ada di sini telah pun tinggal selama 6 tahun di sini dan mereka menggunakan kemah yang sama selama 6 tahun. Dan keadaan kemahnya salah satu yang paling teruk saya tengok di sini adalah di sini. Dapat anda saksikan bagaimana keadaan kemah-kemah yang koyak rabak. Dan mereka tinggal di sini dalam keadaan yang begitu naif sekali. Saya ingin masuk dan lihat sendiri. Ini antara barangan-barangan untuk mereka bakar ketika musim sejuk untuk menghangatkan diri mereka. Dan salah satu kemah ni dah tak dapat nak didiami oleh sebuah keluarga. Mereka terpaksa keluar daripada kemah ni dan tinggal di kemah yang lain sebab ada runtuhan berlaku di kemah ni. Ini antara barang-barang makanan yang mereka simpan di sini. Ini arang. Kita masuk ke dalam lagi. Dia kemah-kemah ni mereka bahagikan seperti ada bahagian-bahagian. Sini bahagian mungkin untuk letakkan barang-barang makanan, barang-barang pembakar. Ini antara kemah yang runtuh. Kemah yang rosak sebenarnya, rosak akibat daripada sajian tebal. Dan mereka menahan kemah ini menggunakan tiang ni. Mereka menahan menggunakan tiang ini dan ini tempat tidur mereka. Ini keadaan tempat tidur mereka. Dan anda dapat saksikan ini antara salah satu kemah. Salah satu bahagian dalam kemah ni yang runtuh dengan leaking, bocor. Ni mungkin bahagian tandas saya rasakan. Bocor menyebabkan kemah ni dah tak dapat lagi didiami dan mereka perlukan penempatan semula untuk mungkin kemah baru dan sebagainya. Itulah yang sedang diusahakan oleh NGO Malaysia for Syria. Bagaimana sebenarnya mereka dapat harungi musim sejuk, hidup dalam keadaan dalam kemah yang seperti ini. Dan ini adalah rakan pelaksana NGO daripada Syria iaitu Bonyan. Dan gadis ini bernama Bayan dan dia salah satu sukarelawan yang membantu memudahkan misi NGO daripada Malaysia untuk datang sini, kenal pasti kemah-kemah mana yang teruk, kemah-kemah pelarian mana yang perlukan bantuan. Tapi basically memang semua kemah-kemah pelarian yang ada di sini semuanya perlukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Sebab ada 6.7 juta rakyat Syria yang jadi pelarian dalam negara mereka sendiri. 13 juta perlukan bantuan kemanusiaan daripada pelbagai aspek, pelbagai segi sebenarnya. Dan kita akan masuk ke salah satu lagi kemah pelarian. Because of their tents, they can't live inside it. That old woman and her husband and the other two sons, they moved to live with the Brother. They moved to live with her other son, Yeah. other son, because he is married Yeah. and he have around 3 or 4 children. Okay. They moved to live here until they will fix their tent. Okay. Jadi basically kemah yang kita lihat tadi sebenarnya didiami oleh sebuah keluarga dan keluarga itu tak dapat nak diami kemah tersebut disebabkan oleh kerosakan yang tadi saya tunjukkan kepada anda. Dan mereka pindah sementara untuk di sini untuk tinggal bersama dengan keluarga yang lain di sini. Kita akan masuk.
Baik, kemah ni lebih baik tapi perlu kita ingat, kita dapat tengok di sini sebenarnya kemah yang dah digunakan selama 6 tahun. Hujan, panas, matahari terik, macam mana pun inilah kemah-kemah yang mereka tinggal. Ini lampu, bagaimana mereka dapatkan bekalan elektrik. Mereka ada panel-panel solar dekat luar. Mereka gunakan tenaga solar untuk dapatkan bekalan elektrik. Inilah kakak, inilah wanita yang tadi kemah yang saya tunjukkan, itu kemah dia, dan dia tinggal di sini sementara untuk menunggu sementara kemahnya dibaiki. This pajama, you know, we distribute the clothes for children. Yeah. You already wear it. Okey, ini antara baju-baju yang diberikan melalui Malaysia for Syria. Okey. Okey, ini boleh dikatakan ruang tamu boleh katakan ruang tamu lah dalam kemah pelarian ini. Bekalan elektrik. It's okay, later I will drink right now. Alhamdulillah. Okey, ini antara sukarelawan Malaysia for Syria, Rahman, Diana, dan juga pengurus Malaysia for Syria itu Fiza, yang bertugas lumus untuk memastikan bahawa kelancaran misi Sejuk 10.0 ini untuk disalurkan kepada rakyat Syria. Dan ini sebenarnya adalah alat pemanas. Alat pemanas inilah mereka bergantung harap setiap kali musim sejuk. Dan asap arang semua tu akan disalurkan keluar melalui pipe ini. Siapa yang sakit di sini? Ini antara dalam ruang tamu. Makcik ni. Okey, ni ada TV. Perlu kita ingatkan apabila pelarian Syria ini lari daripada rumah mereka yang dibom dan sebagainya, ada daripada mereka ni sempat jugalah bawa lari barang-barang lain seperti TV, seperti benda-benda lain lagi. Ni speaker kecil seperti ni. Okey, dia mendoakan untuk rakyat Malaysia. Okey. Nah, ini barangan sumbangan keperluan makanan daripada Malaysia for Syria, anda pastikan. Tapi ini barang-barang seperti ini memang tak lama pun boleh bertahan. Lebih kurang dalam 2 minggu macam tu bolehlah kot. Tapi kalau ada keluarga yang besar, bayangkan macam mana mereka bertahan. Dan perlu kita ingatkan sebenarnya pelarian-pelarian Syria ini mereka yang lelakinya tak ada kerja tetap. Mereka tiada kerja. Kalau ada kerja pun mereka makan gaji hari. Dan gaji hari mereka lebih kurang dalam $3. $3 tu untuk sehari. Itu pun kalau ada kerja hari tu. Kalau tiada kerja, tak tahulah macam mana mereka boleh bertahan. Dan saya juga difahamkan bahawa ada lebih kurang banyak sekali kemah-kemah pelarian, bukan sekadar ini satu bahagian. Di sebelah sana anda dapat saksikan satu lagi bahagian kemah pelarian yang ada di sana. Dan situasinya setiap kali kami pergi ke kemah pelarian, kemah demi kem-kem pelarian, kem demi kem kami pergi, situasinya adalah lebih kurang sama. Ada kebanyakan mereka lari daripada kediaman mereka, seperti daripada Aleppo, daripada Idlib, daripada Homs, disebabkan oleh serangan bom secara berterusan di sana dan membuatkan mereka tak selamat lagi nak tinggal di sana. Dan kebanyakan mereka lari lebih kurang dalam 6 tahun, 5 tahun, dan ada juga yang sejumpa dah 10 tahun dia jadi pelarian sejak daripada perang itu meletus pada tahun 2011 lagi sekali. Dan ini antara kanak-kanak yang ada di sini. Kanak-kanak yang ada di sini ada, boleh dikatakan yang paling saya boleh kata gembira sedikit lah untuk kanak-kanak di sini adalah mereka ni ada pergi ke sekolah. Mereka tetap pergi ke sekolah sebab pentingnya pendidikan itu bagi mereka. Dan mereka mungkin generasi yang insya-Allah mungkin akan mengubah ataupun menamatkan semula perang yang berlanjutan, yang tidak tahu bila perang ini akan berakhir. Dan dalam masa yang sama juga, ketika musim sejuk seperti ini, yang suhunya mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius, negatif 5 darjah Celsius pada sebelah malam,
mereka amat-amat perlukan alat-alat pemanas dan sebab itulah kehadiran Malaysia for Syria NGO seperti ini, mereka akan memberikan bantuan-bantuan seperti arang. Ada arang dalam satu guni tu mungkin boleh bertahan sehingga sebulan untuk mereka mengharungi sekurang-kurangnya, difahamkan sehingga Februari, pertengahan Februari musim sejuk ni akan berakhir. InsyaAllah arang-arang itu akan dapat bertahan sehingga berakhirnya musim sejuk tersebut. Dan berita yang mendukacitakan Malaysia for Syria, rakan-rakan sukarelawan saya termasuk saya sendiri, adalah apabila kami difahamkan terdapat bayi lelaki meninggal dunia akibat daripada kesejukan, hipotermia. Dan itu berlaku di salah satu kem pelarian di Azaz, disebabkan oleh musim sejuk dan juga salji yang tebal. Dan ada satu lagi laporan, mereka ceritakan bahawa ada satu kemah ni dia runtuh sepenuhnya, dan ketika runtuhan itu berlaku akibat daripada salji yang tebal, ada seorang ibu dan juga anaknya ada dalam kemah tersebut, dan anaknya itu meninggal dunia disebabkan oleh runtuhan tersebut, dan ibunya mengalami cedera parah dan sekarang ni sedang dirawat di hospital. Jadi itu realiti yang terpaksa ditempuh oleh pelarian Syria, saudara-saudara kita di sini, untuk kehidupan, meneruskan kehidupan mereka. Bagaimana sebenarnya kita boleh lagi menyalurkan bantuan? Memang boleh katakan setakat ini bantuan sajalah yang boleh kita salurkan. Sebab itu ada projek-projek yang dijalankan oleh Malaysia for Syria untuk membangunkan kampung-kampung seperti kampung Malaysia di Albab. Kampung itu hasil daripada sumbangan dana rakyat Malaysia dan juga kerjasama 8 buah NGO daripada Malaysia dan juga Brunei. Bangunkan satu kampung tu, tempatkan kampung itu, tempatkan pelarian-pelarian Syria di situ. Ada 100 keluarga di situ. Dan sekurang-kurangnya daripada duduk di dalam kemah seperti ini yang memang kita tahu sempit, sejuk dan sebagainya, mereka ada rumah. Tapi rumah tu bolehlah untuk sekurang-kurangnya mereka duduk sementara mereka menunggu mungkin perang akan berakhir. Ini adalah tank air. Dan setiap kali kehabisan saja tank seperti ini, tank air seperti ini, lori air akan bergerak ambil air daripada telaga 1 km daripada sini, dan lori itu akan salurkan air bersih kepada kemah-kemah di sini. Dan itu rutin yang perlu dilakukan lebih kurang dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali. Mereka akan kembali untuk salurkan air yang bersih untuk pelarian-pelarian ini tinggal di sini. Dan cerita mengenai kem di sini, apa yang lebih mendukacitakan saya adalah maafkan saya, apa yang lebih mendukacitakan saya, mereka dah tinggal sini 6 tahun. Tapi masalahnya tuan tanah dekat sini, dia ada meminta bayaran untuk sewaan $2,000 setiap tahun. 1 tahun $2,000. Mereka ada bayar guna ikut kemampuan mereka lah. Yang mana yang boleh bayar salurkan wang sewaan tersebut, mereka kumpul ramai-ramai dan mereka bayar kepada tuan tanah tersebut. Tapi masalahnya sekarang ni adalah difahamkan tuan tanah tu mungkin dah tak nak bagi sewa tanahnya dekat sini untuk tempatkan kem-kem pelarian seperti ini, dan minta mereka ni keluar daripada kem-kem ini. Jadi lepas ni kat mana lagi mereka nak duduk? Kat mana lagi akan jadi tempat tinggal mereka? Macam mana mereka nak bawa barang-barang yang banyak sekali dalam kemah ni untuk dibawa ke tempat lain? Ada tadi ibu tu sehingga menangis, minta bantuan, tolonglah salurkan bantuan kepada kami. Kami dah tak tahu nak minta bantuan daripada siapa lagi. Apa yang anda tengok tu, kanak-kanak tu dia bawa report card dia. Tadi dia tunjuk kat saya report card dia, cemerlang. Mereka juga pergi ke sekolah untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya mereka mendapat pendidikan asas, pendidikan formal ataupun tak formal, ada diajar. Dan bagaimana masa depan anak-anak Syria ini, itu yang menjadi persoalan sekarang ni dalam diri saya. Baik, itulah cerita di sebalik berita yang ingin saya sampaikan kepada penonton Astro Awani. Sekurang-kurangnya kita dapat ketahui bagaimana realiti keadaan ground zero seperti ini. Hidup dalam kemah, dalam suasana yang lecak akibat daripada hujan, salji yang turun.
hadapi cuaca yang begitu ekstrim. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan bagaimana sekurang-kurangnya kita mungkin tak dapat salurkan daripada segi tenaga untuk datang ke sini dan sebagainya, kita boleh juga salurkan melalui bantuan-bantuan keuangan. Percayalah, RM1 pun, RM2 pun, itu amat-amat bernilai untuk anak-anak seperti ini. Amat-amat besar nilainya untuk mereka yang ada di sini. Dan bantuan-bantuan itu anda boleh salurkan mungkin kepada NGO-NGO yang ada seperti Malaysia for Syria. Dan mereka akan menjadi penghubung jambatan untuk memastikan bahawa dana itu sampai terus kepada anak-anak ini, untuk memastikan bahawa kehidupan mereka sekurang-kurangnya dapat diringankan bebannya. Hai. Hello. Ramah sekali anak ni. Okey, itu saja dapat saya bawakan kepada anda untuk penonton Astro Awan ni. Saya akan tinggalkan visual ni kepada anda. Lambaian daripada anak-anak Syria kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Afizal Zaman melaporkan dari Azaz, Syria untuk Astro Awan ni. Terima kasih Hafizah Zaman memberikan laporan dan juga memberikan realiti sebenar di kamp pelarian di Azaz, Syria. Sekian sahaja fokus minggu depan untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Sekarang pandangan dan juga cadangan teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.